Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Hari ni kita nak bahas tentang jamak. Saya nak sambung pembahasan tentang jamak. Tapi sebelum tu, kita mulakan dari awal, tuan-tuan ya. Dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada kalimat itu merupakan kalimat isim. Kalau bukan isim, dia merupakan kalimat fi'il. Ya, kalau bukan isim dan fi'il, dia merupakan kalimat haraf. Ya. So, yang ada ganti nama diri tersembunyi hanya dalam kalimat isim dan fi'il saja. Faham ya tuan-tuan Hanya dalam kalimat isim dan fi'il saja. Jadi sebelum tuan-tuan tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat isim dan fi'il itu, tuan-tuan mesti kena pergi diagram yang kedua ni lah. Yang mana ada 3 maklumat penting yang mesti tuan-tuan kena tahu. Yang pertama tentang jantina dia, tuan-tuan dah tahu dah tengok ta marbutah ataupun pi. Yang kedua tuan-tuan kena tahu jumlah dia. Yang ketiga tuan-tuan kena tahu ganti nama diri dalam kalimat tersebut ya. Okey. Tanda nak cari jantina tu macam saya sebut tadi, tengok ta marbutah ataupun pi. Ya, kalau nak cari jumlah, cara paling mudah ialah tuan-tuan tengok terjemahan. Kalau andai kata terjemahannya ada terjemahan berganda, maka kalimat tu kalimat jamak lah. Kalau terjemahannya sekali saja, maka kalimat tu kalimat mufrad lah. Contohnya apa? Pokok-pokok, batu-batu, manusia-manusia, hati-hati, kayu-kayu, masjid-masjid. Tu jamak lah. Orang-orang Islam, orang-orang kafir, tu ada kan terjemahan berganda orang-orang kan. Tapi kalau orang kafir, tu mufrad lah. Tak ada terjemahan berganda tuan-tuan Baik, yang ni kita nak bahas hari ni. Terjemahan ni tuan-tuan, dari segi terjemahan tuan-tuan dah tahu, tapi secara teknikal dia ada yang Allah Ta'ala bantu kita dari sudut meletak tanda-tanda tertentu dekat situ. Apa tanda dia? Kalau muzakkar, penambahan nak menunjukkan kalimat itu jamak ialah ina una di hujung. Ingat tak? Ini jamak isim tuan-tuan tahu, bukan fa'il contohnya apa? Contohnya macam muslimina, muslimuna, kafirina, kafiruna, mu'minina, mu'minuna. Orang-orang Islam, orang-orang kafir, orang-orang beriman, orang-orang berpuasa, sha'imina, sha'imuna. Itu tanda ina ataupun una, itu tanda jamak kalau kalimat itu muzakkar. Okey, kalau tanda jamak, kalau kalimat tu muannas pula, ati dekat hujungnya tak? Ati. Kadang-kadang atu lah, kadang-kadang ati. Tak kira lah. Yang penting alif dan ta terbuka. Itu tanda jamak untuk muannas. Baik tuan-tuan. Itu yang ada ina, una, ati tu, itu kita panggil jamak yang ikut kaedah. Dalam istilah nahwu dipanggil jamak salim, dia kata. Jamak salim. Kalau muzakkar, ina, una, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar yang ikut kaedah. Kalau muannas pula, jamak muannas salim. Jamak muannas yang ikut kaedah. Okey, sekarang ni sambungannya ialah ada jamak yang tidak ikut kaedah. Itu kita panggil jamak taksir. Ingat tak tuan-tuan? Jamak apa tuan-tuan? Jamak taksir. Ya, tuan-tuan tengok kalimat tu, jamak, ada terjemahan berganda tapi tak ada pula tanda ina, una dekat ujung dia. So macam mana tu? Itu kita panggil jamak juga. Tapi jamak taksir. Jadi perbahasan kita hari ni, jamak taksir sebenarnya diterbagi kepada 2 jenis. Satu jamak taksir yang membawa maksud orang ataupun manusia. Satu lagi jamak taksir yang membawa maksud bukan orang ataupun bukan manusia. Okey, saya nak bagi tuan-tuan, saya ada buat catatan dia. Mudah-mudahan boleh bantu tuan-tuan untuk memahami dengan lebih baik. Okey, cuba tuan-tuan tengok dekat sini. Jamak tuan-tuan Baik. Jamak untuk kalimat isim Jamak untuk kalimat isim dia terbahagi kepada 2 jenis. Satu jamak yang salim, satu jamak yang taksir. Ingat kan? Okey, jamak isim yang salim ni, jamak salim ni dia terbagi kepada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ada 2 jenis penambahan. Yang pertama ina, yang kedua una. Ingat tak? Muslimina, muslimuna, kafirina, kafiruna, sha'imina, sha'imuna. Kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang pakai waw. Nun ni tak payah sebut lah sebab dua-dua ada nun Kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang pakai waw. Nampak tak? So ni kalau dia jamak muzakkar yang salim. Kalau jamak muannas salim pula ada satu jenis penambahan alif dan ta terbuka. Cuma ta ni kadang-kadang muslimati, kadang-kadang muslimatu, ati ataupun atu. Tapi ada satu jenis saja alif dan ta terbuka. Tuan-tuan Okey, jenis yang kedua pula jamak taksir. Yang ni yang fokus kita hari ni. Jamak isim yang jenis jamak taksir dia terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah jamak taksir orang, yang kedua jamak taksir yang bukan orang. Jamak taksir orang ni kalau dalam istilah nahwu dipanggil akil, maknanya berakal. Kalau yang tidak berakal, ghairu akil. Ghairu akil. Okey tuan-tuan tengok Jamak taksir orang ni dia terbagi kepada muzakkar dan muannas jugalah. Tak ada ina, una. Contohnya kalimat jamak muzakkar yang jamak taksir yang muzakkar. Orang, jamak taksir orang
yang muzakkar, contohnya an-nas, maknanya manusia-manusia, ataupun al-ulama, ya, maknanya orang-orang alim, ataupun ar-rijal, maknanya lelaki-lelaki. Itu semua adalah jamak taksir orang yang muzakkar. Nampak? An-nas saya bagi contoh kat sini. Maknanya apa? Manusia-manusia. Nampak? Okey, jamak taksir untuk muannas pula contohnya an-nisa, maknanya perempuan-perempuan. Maknanya apa tuan-tuan? Perempuan-perempuan. An-nisa. Tuan-tuan tahu makna dia kan? Ada salah satu daripada nama surah dalam Quran. Okey, jamak taksir yang bukan orang pula tuan-tuan. Ya, contohnya al-masajid, maknanya masjid-masjid. Ataupun al-qulub, maknanya hati-hati. Ataupun as-sudur, maknanya dada-dada. Itu semua adalah jamak taksir yang bukan orang. Ataupun al-uyun, maknanya mata-mata. Nampak tuan-tuan? Itu semua adalah jamak taksir yang bukan orang. Ataupun al-kutub, kutub maknanya kitab-kitab. Ataupun al-aqlam, aqlam ni maknanya pen-pen. Ataupun al-buyut, maknanya rumah-rumah. Itu jamak taksir yang bukan orang. Faham ya tuan-tuan? Baik, kita akan masuk ayat kita hari ni. Ya, kita akan masuk ayat kita hari ni. Kalau tuan-tuan nak screenshot, tuan-tuan boleh screenshot sekarang ni. Nanti tuan-tuan boleh jadikan rujukan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan screenshot di sini. Alright, sekarang kita masuk ayat Quran tuan-tuan. Baik. Saya dah pilih satu ayat yang mudah untuk kita bahaskan hari ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, okey, ini ayat dia. Kita ambil mudah untuk apa? Untuk kita bahaskan kat sini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Okay, kita baca dulu ayat ni sampai habis. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita melalui ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Okey, kita ambil yang rangkap yang pertama ni. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebelum kita bahas tentang teknikal, kita kena tahu makna ayat ni dulu. Okey, ini tuan-tuan boleh dibantu melalui terjemahan harfiah dekat bawah ni. Ya, pecahan kalimat pun semua tuan-tuan tahu, dan kita ada terjemahan secara mafhum dekat tepi belah sini juga. Tuan-tuan boleh cek supaya kita tak tersesat dalam memahami makna dia lah. Terjemahan mafhum tu kita ambil daripada tafsir Ar-Rahman yang muktabal lah dekat Malaysia ni tuan-tuan. Okey, makna ayat ni fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, maka zada, dia telah menambah hum kepada mereka oleh Allah maradan, penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah tambah lagi penyakit dalam hati-hati mereka. Dalam apa? Allah tambah lagi penyakit yang ada dalam hati mereka tersebut. Faham tuan? Ini selalu kita sebut, ni ustaz-ustaz pun rajin bahas tentang ayat ni, rajin sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita ambil di punya teknikal tuan-tuan. Baik, fi makna apa? Fi maknanya di dalam. Di dalam. Ini haraf. Betul tak? Haraf. Haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Sebab ada dalam diagram kita yang pertama tu. Kalau tuan-tuan tengok, ada dekat dalam diagram pertama fi. Mana fi? Fi, nampak tak? So, dia ialah kalimat haraf. Jadi, kalau kalimat haraf, ada ganti nama diri tersembunyi tak? Jawapannya tak ada. So, perlu ke kita pindah diagram yang kedua? Tak payah tuan-tuan. Tak payah. Okay, kita pergi pada ayat yang berikutnya tuan-tuan. Okey. Qulubi. Qulubi tuan-tuan. Okey, saya nak tanya, ini soalan kuis kita hari ni tuan-tuan. Qulubi. Qulubi maknanya hati-hati. Bukan hati-hati berjaga-jaga, berwaspada. Bukan ni hati-hati maknanya banyak hati. Kalimat ni tuan-tuan, ialah kalimat jamak. Sebab ada hati-hati kan, ada terjemahan berganda kan. Cuma saya nak tuan-tuan jawab dekat saya, qulubi ini, dia ni jamak. Dia ni jamak apa? Jamak ada dua jenis kan? Jadi saya tak nak sebut apa jenis dia. Tuan-tuan kena tengok video kita sebelum ni, dan video yang pertama tadi, dan video yang baru-baru, ataupun benda yang saya bawa bahas sebentar tadi. Saya nak tahu qulubi ni dia memang jamak, tapi dia jamak apa? Jamak jenis yang pertama ke ataupun jamak jenis yang kedua? Tolong jawab dengan saya. Tak payah cari jantina jumlah. Jangan jawab. Saya tak nak tuan-tuan jawab jantina jumlah dan ganti nama. Jumlah ajalah saya nak tahu. Saya nak tahu dia jamak jenis apa. Tapi tuan-tuan tak payah bagi tahu dengan saya apa jamak yang tersembunyi, apa ganti nama diri tersembunyi dalam qulubi. Sebab tuan-tuan saya belum ajar benda tu. Hari Jumaat baru saya jelaskan nanti. Ataupun dalam video kita selepas ni baru saya akan jelaskan tentang
apa ganti nama diri dalam kalimat jamak jenis ni. Jangan jawab dulu Saya nak tahu ini jamak apa, ini jamak jenis apa. Jamak ada 2 jenis, tolong bagi tahu saya ini jamak jenis apa. Okey, him maknanya mereka tuan-tuan So inilah kalimat isim. Ini ialah isim isim ganti nama diri kan. So ganti nama diri. So ini rujuk pada siapa? Ni rujuk tuan-tuan kena tengok dalam ayat sebelum ni Ini dia rujuk kepada orang munafik dalam ayat sebelum. Nanti kita balik ayat sebelum ni kalau dalam pembahasan ayat. Hari ni kita masih lagi nak bahas tentang qulubi. Jadi saya terpaksa kena cari ayat-ayat yang ada contoh untuk mudah tuan-tuan lebih faham So him ni ialah dia ialah kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri So dia jadi ganti nama diri pada siapa? Dalam konteks ayat ini semasa turun dulu, dia rujuk kepada orang-orang munafik Okey, maradun. Maradun ni maknanya penyakit. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Mana tanda isim dia? Tanda isim dia ada tanwin di hujung. Betul ke tidak? Okey, kalau dia kalimat isim, ada tak ganti nama diri tersembunyi dalam dia? Jawapannya tentulah ada. Okey, kalau ada, pindah tak diagram yang kedua tuan-tuan? Jawapannya pindah. Okey, jantina kalimat ni muzakkar ke muannas? Tengok dulu. Muzakkar ke muannas? Ini ialah kalimat muzakkar. Sebab apa? Sebab tidak ada ta marbutah. Jumlah dia mufrad ke jamak tuan-tuan? Tengok ada terjemahan berganda tak? Tak ada kan? So kalau tak ada terjemahan berganda, dia mufrad ke jamak tuan-tuan? Dia mufrad. So kalau dia mufrad, ini isim kan? Kalau isim secara automatik ganti nama diri ke berapa tuan-tuan? Secara automatik ganti nama diri yang ketiga kan? Okey, barulah tuan-tuan boleh tahu apa ganti nama diri sebenar dalam tu nanti. Saya bawakan Maradun tu jantinanya muzakkar sebab tidak ada ta marbutah di hujung. Jumlah dia mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Maradun maknanya penyakit, bukan penyakit-penyakit. Kalau penyakit-penyakit barulah jamak So dia kalimat mufrad. So di isim, kalau isim secara automatik ganti nama diri ketiga tadi kan. Okey, kalau ketiga tuan-tuan pergilah ketiga So ketiga maradun tu tadi dia tak ada ta marbutah, dia muzakkar. Maradun tu tadi dia singular, dia mufrad. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah maradun itu ialah huwa. Huwa bahasa Inggeris dia he ke she tuan-tuan? Bahasa Inggeris he, bukan she tuan-tuan Okey, fazadahumullahu maradan. Fazadahumullah, fa maknanya maka, ni ialah kalimat haraf. Dia haraf penyambung cerita Zada, dia telah tambah dia telah tambahkan. So dia telah tambah, zada, dia telah tambah. Ada telah, ada ia ia atau dia sama Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa tuan-tuan? Fa'il madhi sebab ada telah. Okey, kalau dalam fa'il ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi tuan-tuan? Jawapannya tentulah ada kan? Jadi kalau ada, perlu tak tuan-tuan pindah diagram yang kedua? Jawapannya perlu. Okey, tengok. Jantina jumlah dan ganti nama Jantina dia mufrad ke jamak tuan-tuan? Jantina dia muzakkar ke muannas? Maaf. Muzakkar ke muannas? Ada pi dalam kurungan tak? Tak ada kan? Kalau tak ada, jantina kalimat zada ini muzakkar. Ia ni muzakkar Jumlah. Ia telah menambah ke mereka telah menambah? Ia kan? So kalau ia mufrad ke jamak? Mufrad lah ia. Kalau mereka telah menambah barulah jamak kan? Okey, ia ni first person ke second person ke third person? Dia. Dia ialah third person. So ganti nama diri tersembunyi dekat dalam ni, dia third person kan? Okey, third person. Zada kalimat muzakkar sebab tidak ada pi dalam kurungan. Ia, bukan mereka telah menambah, ia telah menambah. So dia mufrad. So ganti nama diri asas bahasa Arab yang tersembunyi dalam zada ialah huwa. Huwa dalam konteks ini ialah Allah Allah yang telah menambah. Hum maknanya mereka. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama. Kemudian Allahu Allahu ialah kalimat isim yang kita biasa jumpa. Ni pindah diagram yang kedua So bagi orang Arab, jantina kalimat yang mulia ni ejaannya ejaan muzakkar, jumlahnya tentulah mufrad So ganti nama diri ketiga. Sebab apa ketiga? Sebab dia isim automatik ketiga Jadi kalau begitu tuan-tuan pergi dekat diagram yang terakhir, ketiga lah, third person lah kan. Kalimah Allah yang mulia tu ejaannya ejaan muzakkar, jumlahnya mufrad. So ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah yang mulia itu ialah huwa Okey, kalimat berikutnya tuan-tuan Kalimat terakhir maradan. Maradan ni isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Tengok ujung dia ada tanwin. So inilah kalimat isim Kalau isim ada tak ganti nama diri tersembunyi dalam dia? Jawapannya ada. So pindah tak diagram yang kedua? Jawapannya pindah lah. Jantina kalimat ni muzakkar ke muannas tuan-tuan? Tengok tak ada ta marbutah, so dia muzakkar.
So jumlah dia mufrad ke jamak? Mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Ganti nama diri ke berapa? Isim automatik ganti nama diri ketiga. Betul ke tidak? So kalau tuan-tuan pergi dekat diagram tuan-tuan yang terakhir, tuan-tuan jumpa huwa dia ni. Dia ketiga, jantinanya muzakkar, jumlah dia mufrad, so ganti nama diri tersembunyi dalam Ramadan ini huwa. Baik tuan-tuan, saya nak dengar tuan-tuan jawapan qulubi ni tadi. Ni jawapan kuis saya nak dengar daripada tuan-tuan. Tolong jawab dan hantar jawapan tuan-tuan ke 010-817-3131. Ini jamak jenis apa? Jamak ada 2 jenis. Tolong bagi tahu ni jamak jenis apa. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Yang lain-lain tak payah jawab. Saya nak tahu dia jamak jenis apa saja. Ganti nama diri, tersembunyi apa dalam tu semua tuan-tuan tak jawab. Okey, nanti kita jumpa dalam video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.